Okey, selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Apa khabar? Uh, di rumah sudah makan ataupun sudah bersedia, bersemangat untuk belajar hari ini. Okey, untuk hari ini pelajaran kita ialah tajuknya ialah ceria bersama. Okey, untuk hari ini kita akan belajar standard pembelajarannya ialah 2.1.1 iaitu membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberi respons. Apa itu respons? Respons ialah memberi tindakan. Contohnya, cikgu berkata macam ni ya. Daniel, awak berdiri. Dia respon apa? Buat apa? Berdiri. Tapi kalau dalam percakapan, bila kita respon, awak jawab. Jawab itu ialah respons. Okey. Untuk hari ini, kerja awak ialah di dalam Google Classroom. Cikgu telah sediakan maklumat dalam Google Classroom. Okey. Awak buka maklumat itu, awak akan nampak ceria, tajuknya ialah ceria bersama. Okey. Standard pembelajaran hari ini ialah cikgu tadi telah cakap, cikgu ulang balik 2.1.1 iaitu membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberi respon. Okey, untuk objektif pembelajaran hari ini, pada akhir pembelajaran, murid boleh yang pertama membaca dan memahami maklumat tersurat di dalam petikan ayat. Tersurat ialah benda yang kita boleh nampak. Tersirat ialah makna dia. Okey. Contohnya, cikgu bagi satu kejadian. Ali makan nasi dengan gelojong atau makan nasi dengan cepat. Okey, jadi dia punya tersurat awak nampak dia makan dengan cepat. Dia tak sabar-sabar. Jadi tersirat kenapa awak nampak? Kenapa Ali makan macam tu? Sebab dia lapar. Lapar itu dia tersirat. Benda yang awak tak nampak. Awak nampak tak orang lapar? Tak nampak kan? Tapi awak nampak perbuatan dia makan dengan banyak. Jadi awak tahu dia lapar. Okey. Contohnya, dia Abu ataupun Amin duduk diam saja hari itu. Biasanya dia sangat aktif. Dia sangat aktif. Kita nampak tu surat dia sangat aktif. Tapi bila dia sakit, tak tahu kan? Kita tahu dia sakit tapi dia diam je itu. Rupanya dia sakit. Tersiratnya dia sakit. Okey. Bila awak mendapat nombor 2 dah, awak dapat apa? Awak boleh apa? Awak boleh membaca maklumat tersirat di dalam petikan ayat. Dan ketiga, dapat menyatakan respon terhadap maklumat tersurat dan tersirat. Maaf. Okey. Apakah yang membuatkan anda ataupun murid-murid dikatakan berjaya untuk belajar hari ini? Okey, kriteria kejayaannya ialah 1. Murid berjaya membaca maklumat tersurat di dalam petikan. Baca dengan teliti maklumat tersurat. Okey, 2. Murid berjaya menyatakan maklumat tersirat di dalam petikan ayat. Okey. Dan ketiga, murid menulis respon terhadap maklumat tersurat dan tersirat di dalam petikan. Okey. Jelas. Jadi kalau jelas, kita tengok dalam Google, awak tekan ceria bersama ini, awak tekan dan kita boleh nampak kejadian ini. Okey. Untuk hari ini, cikgu telah bacakan maklumat di atas, cikgu besarkanlah. Okey, kita nampak jelas tak? Okey. Mula-mula kita tulis nama seperti biasa, nama mesti huruf besar, nama penuh. Jangan nama pendek-pendek tak mau, boy tak mau, nama penuh. Okey. Jadi di sebelah awak ada buku teks tak? Okay, kalau ada buku teks, buka muka surat 3. Muka surat 3, awak buka muka surat 3. Dan kita baca apa yang terkandung dalam muka surat 3 itu. Okey. Cikgu nak baca. Okey, tengok. Cuba tengok dalam buku teks tu. Mari baca dengan cikgu. Okey. Okey. Tajuk dia ialah ceria bermain. Okey, tengok buku masing-masing. Muka surat 3. Cuba ikut apa yang cikgu baca. Okey. Cikgu baca ya. Ceria bermain.
Chan Ho suka bermain permainan uji minda bersama-sama dengan adiknya. Mereka bermain permainan itu untuk mengisi masa lapang. Pada satu hari, mereka bermain permainan selamatkan Wafi. Dalam permainan itu, mereka perlu mencari dan menyelamatkan Wafi yang tersesat di hutan. Cheng Ho dan adiknya mengamalkan sikap yang positif dalam permainan itu. Mereka tidak bertengkar atau bergaduh jika berselisih pendapat. Mereka sentiasa berbincang dan bertukar-tukar fikiran untuk menyelesaikan masalah. Cheng Ho dan adiknya bermain bersungguh-sungguh. Permainan itu agak sukar dan mencabar. Namun begitu, mereka berjaya menyelesaikan cabarannya bersama-sama. Cheng Ho dan adiknya sungguh gembira. Mereka berpuas hati kerana usaha mereka berjaya. Mereka bersorak gembira sambil berpelukan. Okey, dalam cerita ini, mereka dua orang adik-beradik ini, Cheng Ho dan adiknya bermain permainan pada waktu lapang. Tajuk permainan dia apa? Selamatkan Wafi. Dalam permainan itu, mereka mencari dan menemukan Wafi yang tersesat di dalam hutan. Okey, dalam ketikan ini ada tergandung, sekejap ya. Okey, nampak ya? Okey, dalam video ini, dalam petikan ini kita nampak beberapa ayat ataupun beberapa ayat yang berwarna merah. Apakah ayat yang berwarna merah? Itulah ayat yang merupakan maklumat tersurat. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok pertama. Yang pertama ini, tengok yang pertama ini. Okey, tengok yang pertama ni. Okay, ini ayat dia. Cuba tengok. Mereka bermain permainan itu untuk mengisi masa lapang. Ini adalah maklumat yang di dalam petikan. Mereka bermain permainan itu untuk mengisi masa lapang. Jadi, mereka buat apa? Kenapa mereka nak mengisi masa lapang? Mereka bermain untuk apa? Untuk menghabiskan masa. Mereka bermain untuk menghabiskan masa dengan perkara yang berfaedah. Itu maksud dia. Okay, cuba tengok. Apa maksud dia? Ni cuba tengok. Okey, kita tengok. Mereka bermain. Cuba baca sini. Okey, cuba baca ni. Maklumat tersiratnya ialah mereka bermain permainan itu untuk mengisi masa lapang. Okey. Maklumat tersirat dia. Jadi mereka ni manusia yang macam mana ataupun adik-beradik yang macam mana? Cheng Ho dan adiknya tidak suka membuang masa. Ialah mereka bermain permainan untuk menguji minda. Jadi mereka tidak suka membuang masa. Oleh itu apa? Jadi kita mesti ikut Cheng Ho dan adiknya. Dengan apa? Okey, kita tengok. Kita tengok apa kita perlu. Jadi kita respon dia ialah kita perlu mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Okey, faham? Jadi kalau kita tak suka bahasa, kita buat lakukan perkara yang benar. Kita perlulah, kita mestilah, kita hendaklah. Itu ialah ayat dia. Okey, cuba tengok yang kedua pula. Okey, tengok yang dua. Okey, tengok seterusnya. Jadi cikgu tandakan sini dulu yang merah ni. Mereka sentiasa berbincang dan bertukar-tukar fikiran untuk menyelesaikan masalah. Orang yang bertukar-tukar fikiran dan berbincang ni orang yang apa? Orang yang apa? Biasanya orang yang apa? Orang yang baik kan? Jadi orang yang bermuafakat ataupun bekerjasama. Okey? Jadi kalau begitu ayatnya macam mana? Mereka sentiasa bekerjasama untuk menyelesaikan masalah. Okey, respon dia apa? Kita mesti contohi mereka, iaitu dengan
Kita hendaklah sentiasa bekerja sama. Dah lah, itu saja jawapan untuk petikan itu. Okey, cuba tengok di bawah ini. Permainan itu, ini maklumat tersurat ya, agak sukar dan mencabar. Namun, begitu mereka berjaya menyelesaikan cabarannya bersama-sama. Maksudnya apa? Kalau buat kerja bersama-sama ialah apa? Cikgu dan adiknya bekerjasama untuk menyelesaikan masalah. Itu yang maklumat tersuratnya. Mereka bekerjasama. Jadi awak kena buat apa? Contohi mereka. Kita hendaklah sentiasa bekerja sama. Okey, itu untuk maklumat tersurat dan tersirat dalam petikan ini. Okey, cuba tengok latihan. Latihan ini berkaitan dengan pemahaman awak tentang maklumat tersurat dan tersirat serta respon. Okey, cuba tengok latihan. Maaf, cuba tengok. Okey, nombor 1, maklumat tersurat ni adalah apa? Maklumat tersuratnya, cikgu bagi tengok. Okey, maklumat tersuratnya ialah mereka sentiasa berbincang. Cikgu ambil dari petikan yang warna merah tadi. Bertukar-tukar fikiran untuk menyelesaikan masalah. Jadi tersiratnya ialah mereka sentiasa bekerjasama untuk menyelesaikan masalah. Jadi respon awak macam mana respon? Responnya ialah kita hendaklah, kita perlulah, kita mestilah, kita haruslah. Jadi kita dah buat apa? Kita tulis apa? Okey, kita tulis apa? Jadi kita tulis macam ni. Awak type di sini, kita hendaklah sentiasa bekerja sama. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini ialah respon dia. Jadi ini ialah respon dia. Jadi awak kena type di sini respon dia. Apakah yang awak dapat daripada cerita itu? Apakah yang awak dapat daripada maklumat tersirat dan tersurat? Jadi awak kena type begitu saja. Okey. Awak kena jawab soalan tu baru pakai pemahaman. Okey ya. Dia tak banyak, dia hanya ada 2 soalan saja. Adakah awak faham tentang petikan yang cikgu beri tadi ataupun petikan dalam buku teks? Okey, yang kedua. Permainan itu agak sukar dan mencabar. Namun begitu mereka berjaya menyelesaikan cabaran bersama-sama. Okey, maklumat tersirat apa? Mereka tidak berputus asa untuk mencapai kejayaan. Jadi awak perlu apa? Daripada petikan ini awak perlu faham apa? Jadi awak tulislah. Kita hendaklah tidak cepat putus asa untuk berjaya. Itu ialah awak tulis. Jika awak faham maklumat tersirat dan maklumat tersirat, awak tulis respon awak. Respon itu ialah apa yang awak belajar daripada peristiwa itu. Cikgu bagi satu contoh. Contohnya kalau awak tengok, contohnya Mutu berlari. Dia berlari. Kita nampak dia berlari. Tiba-tiba dia terjatuh. Kita nampak terjatuh. Lepas tu dia menangis. Kita nampak terjatuh menangis itu ialah maklumat tersurat. Okey? Maklumat tersurat. Ini cikgu betulkan. Maklumat tersurat. Jadi bila dia menangis, kita tahu dia jatuh tu sakit. Sakit ialah maklumat tersirat. Okey, maklumat tersirat. Okey, jadi awak nampak di situ ialah maklumat tersirat dia ialah sakit. Jadi sebagai orang yang nampak Mutu yang sakit apabila berlari, awak kena buat apa? Jadi awak kata kita janganlah berlari supaya tidak terjatuh. Itu ialah respon awak. Okey. Jadi untuk hari ini kerja awak ialah buat latihan yang diberikan. Mula-mula ialah awak mestilah apa? Mula-mula awak baca dulu apa yang kita nak belajar hari ini, kemudian tulis nama penuh. Tak faham, awak baca petikan ini berapa kali supaya awak boleh faham. Seterusnya awak tulis maklumat respon awak di sini. Macam mana nak tulis? Kita hendaklah
kita hendaklah rajin. Kita hendaklah tidak cepat berputus asa. Okey, kita hendaklah bekerjasama. Okey, faham tak? Okey, macam tu maklumat tersurat dan tersirat. Okey, untuk hari ini cikgu nak awak semua buat kerja cikgu dan hantar. Okey, kalau tak faham awak boleh tonton balik video ini supaya pemahaman awak lebih baik. Okey, dari situ sekian saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa buat yang kerja yang cikgu berikan dan cikgu ucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Bye bye.